cari ilmu, ilmu akidah, ilmu syariah. Wajib pada muslimin muslimat, dengan itu terhasil akhlak mulia. Ilmu aqaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwarta arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita daripada kitab Mutiara Berharga Ad-Durrus Tsamin fi Aqaidil Mu'minin, kitab karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dalam rancangan Ilmu Aqaid kali ini, kita akan membincangkan sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada episod yang lalu kita telah membincangkan sifat-sifat yang lain, dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang sifat al-ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Apa yang dimaksudkan dengan sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah ini dia biasanya dia terkait dengan sifat ma'ani. Kerana sifat ma'nawiyah ini dia adalah seolah-olah ulangan daripada sifat ma'ani. Sebab itu kalau kita lihat sifat ma'nawiyah yang kita bincangkan ini, dia adalah sifat contohnya kita kata kalau sifat ma'ani itu kita kata qudrah, dia jadi qadiran. Apa beza qudrah dengan qadiran? Qudrah berkuasa, qadiran yang berkuasa. Bagi kita bukan orang Arab, kita tak pandai nak membezakan antara berkuasa dengan yang berkuasa. Pada zahirnya macam faham, kan? Tapi macam sama. Inilah yang menjadi permasalahan untuk kefahaman kita tentang perkara ini. Jadi sifat ma'nawiyah ini adalah sebenarnya hasil daripada sifat-sifat ma'ani. Kena faham dulu konsep ma'nawiyah ini. Apa yang dimaksudkan dengan ma'nawiyah? Ma'nawiyah ini maksudnya ialah, saya bagi secara ringkas supaya kita boleh memahaminya dengan baik. Ma'nawiyah ni maksudnya kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat qudrah. Bagaimana kita nak tahu tentang Allah taala itu mempunyai sifat qudrah? Tentulah dengan cara kita melihat apa yang telah berlaku, hasil daripada qudrah Allah taala. Contohnya Allah taala menciptakan alam, menciptakan pokok, menciptakan manusia. Contohnya Ramadan. Salah seorang daripada saudara kita kat sini namanya Ramadan. Ramadan, wujudnya Ramadan ini, sebelum adanya Ramadan ini, sebelum wujudnya Ramadan, adakah kita tahu Ramadan itu akan ada? Tak ada. Jadi nak tahu macam mana kemunculan wujudnya Ramadan ini, kembali kepada ilmu Allah Ta'ala, kembali kepada kehendak Allah Ta'ala, kembali kepada kudrah Allah Ta'ala. Kudrah Allah Ta'ala untuk menciptakannya. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan Ramadan ini bila? Pada hari tertentu. Betul tak? Pada hari tertentu, waktu tertentu. Jadi, kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini terserlah menjadikan Ramadan ini pada waktu tertentu, hari tertentu. Kan? Boleh kita kata Allah Ta'ala mempunyai kuasa. Macam mana kita nak buktikan bahawa Allah Ta'ala berkuasa? Dia menjadikan Ramadan. Betul, bila Allah Ta'ala jadikan Ramadan? Katalah 20 tahun lalu. Sekarang ni tahun 2020. Maksudnya pada tahun 2000. Pada tahun 2000 dia dilahirkan. Soalannya ialah, adakah kudrah Allah Ta'ala ini baru? Ramadan lahir baru. Adakah kudrah Allah Ta'ala ini baru? Ini persoalan dia. Kerana itulah kita membincangkan tentang sifat ma'ani. Kerana di sini kita akan dapat memahami adakah kejadian yang Allah Ta'ala jadikan pada hari tertentu, pada masa yang tertentu itu, adakah itu kuasa yang baru? Itu soalannya.
dah tentu kita kata bahawa kudrah Allah Ta'ala itu lama, betul? Kan, kudrah Allah Ta'ala itu lama. Jadi, yang baru ini macam mana nak dibincangkan? Maka ulama' membincangkan bahawa yang baru terjadi ini kita masukkan dalam sifat yang dipanggil sifat Allah Ta'ala al-ma'nawiyah. Kita faham bahawa Allah Ta'ala mempunyai kudrah. Tetapi kejadian yang Allah Ta'ala jadikan pada hari tertentu, masa tertentu tersebut, kita nak sebut itu sebagai apa? Kuasa tak tu? Kuasa Allah Ta'ala kan menjadikan perkara tersebut, melahirkan, mencipta Ramadan pada hari tersebut. Kan kudrah kan? Hasil daripada kudrah. Inilah yang dipanggil sebagai qadir. Kaunuhu qadiran. Maka terbuktilah kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Bukti Allah Ta'ala itu maha berkuasa pada waktu diciptakan Ramadan. Ini yang dimaksudkan dengan qadiran, yang maha berkuasa. Kita tahu Allah Ta'ala berkuasa, tetapi macam mana? Apa bukti dia? Bila dia ciptakan sesuatu? Bila dia ciptakan? Diciptakan pada tahun 2000. Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mempunyai sifat kudrah yang baru kerana diciptakan pada hari tersebut? Bukan. Kerana Allah Ta'ala sudah menetapkan kejadian tersebut pada hari tertentu, masa tertentu, keadaan tertentu. Ini yang dimaksudkan dengan kaunuhu qadiran. Ini sifat ma'nawiyah. Faham tak? Dia sebenarnya mudah. Tapi kalau kita terus bincang satu persatu, takut tak faham. Jadi kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan sifat ma'nawiyah. Jadi semua sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah berkaitan dengan sifat ma'ani. Yang kita bincangkan tujuh sifat tersebut, iaitu sifat kudrah dia jadi qadiran, iradah jadi muridan, yang berkehendak, yang maha berkehendak. Jadi ilm jadi aliman, kemudian aliman, hayyan sami'an basiran mutakalliman. Semua ini adalah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mencipta sesuatu, yang menjadikan, yang dapat membuktikan bahawa dia adalah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat yang disebutkan sebagai sifat ma'ani yang sama dengan kita. Jadi kita akan sambung selepas ini perbincangan kita. Sekian untuk kita jumpa selepas ini.
Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam pengajian kita mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan ini saya buka kepada para hadirin untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Muhammad Hanan bin Muhammad Hanif. Saya berasal dari Gombak, Selangor. Saya ada satu soalan. Kenapa masih ada fahaman etis? Sebab kita nampak pada hari ini masih banyak anak muda yang terpengaruh dengan dakwah ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak atas soalan yang amat menarik dan bersesuaian dengan keadaan kita semasa ini. Soalannya berkaitan dengan etis, iaitu tidak percayakan kepada Tuhan, wujudnya Tuhan. Kenapa golongan muda tu utamanya terpengaruh dengan pegangan tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya perkara ini berlaku disebabkan masyarakat kita ini terdedah dengan perkara-perkara yang berbentuk material. Kita terdedah dengan bentuk material. Maksud material di sini adalah seolah-olahnya material itu adalah segala-galanya. Wang adalah segala-galanya. Kekayaan adalah segala-galanya. Kebahagiaan adalah segala-galanya. Jadi di manakah Tuhan? Begitu juga kalau kita lihat ada sesetengah kumpulan yang mendakwa bahawa untuk kita mencapai kebahagiaan itu boleh kita cipta sendiri. Yang menyebabkan kita rasa kemurungan, rasa susah hati, tak kaya dan sebagainya sebab diri sendiri. Hampir macam betul. Kerana apa? Kerana kita memikirkan perkara yang negatif. Kalau kita fikirkan perkara positif, kita bentuk pada diri kita perkara positif, maka semua yang negatif-negatif tersebut akan hilang. Dia berganti kepada perkara yang positif. Maka bila perkara positif itu muncul, ini yang menjadi persoalan kita. Manakah Tuhan? Kita cuba membaiki diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Tetapi kita menggunakan cara yang salah, ajaran yang salah. Kita bergantung pada diri kita. Masalah paling besar tidak percaya kepada Tuhan ini adalah disebabkan kita bergantung pada diri kita, bergantung pada makhluk. Yang bergantung pada diri sendiri ini Allah Ta'ala. Qiyamuhu binafsih. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala qiyamuhu binafsih. Dia bergantung pada dirinya sendiri. Kita pula bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak boleh berdiri sendiri kerana banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Apa yang ada kekurangan pada diri kita? Banyak. Kalau kita sakit, kita cari ubat. Cari doktor untuk mengubat penyakit kita. Tetapi kalau sekiranya teknologi itu sangat tinggi, menyebabkan orang pun boleh kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia percaya bahawa teknologi itu boleh menjadikan ataupun boleh menghilangkan segala penyakitnya, segala kesusahannya. Maka Tuhan yang mereka gantung adalah bahan teknologi. Kita kalau tak ada telefon sekarang ni saya percaya mahasiswa dan penonton sekalian, kalau tak ada telefon satu hari, apa berlaku pada diri kita? Macam hilang anak ke macam hilang diri? Ini hakikatnya kebergantungan kita kepada teknologi. Seolah-olahnya teknologi itu adalah segala-galanya. Ini adalah bibit-bibit bagaimana iblis cuba menghasut kita supaya kita ni lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bukan Islam, memanglah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita lihat di negara-negara yang maju, contohnya di Eropah, Amerika dan juga Jepun contohnya, mereka tidak percaya kepada Tuhan kerana mereka bergantung pada alat elektronik, alat teknologi. Mereka canggih dalam menghasilkan teknologi-teknologi tersebut. Jadi kalau mereka sakit, mereka bergantung kepada peralatan-peralatan ini. Kalau mereka susah, mereka mencari wang sendiri. Ini menyebabkan mereka tak perlu lagi Tuhan. Hakikatnya perlu tak mereka kepada Tuhan?
Hakikatnya perlu. Kerana apa? Kerana ramai yang bekerja akan menghidapi stres. Susah. Orang bekerja pun susah. Kerana apa susah? Kerana mereka tidak ada kerohanian yang dapat menenangkan mereka. Sebab itulah agama ini mengajar kita supaya kita dapat menenangkan diri kita. Manusia ini, makhluk ini bukanlah mesin. Bukan mesin. Kita guna, kita keluarkan produk. Ini menyebabkan ramai orang bunuh diri. Contoh ni di Jepun, ramai yang membunuh diri disebabkan tekanan hidup. Adakah ini tujuan kehidupan kita? Walaupun kita mampu menghasilkan teknologi yang tinggi, tetapi akhirnya kita mempunyai rasa kecewa dalam kehidupan. Jadi inilah Islam ini yang mengajar kita dalam kita memahami tentang kehidupan yang sebenarnya, supaya kita dapat memahami apa yang diajar oleh Islam dan dapat diamalkan dan dapat mengatasi masalah yang sangat besar, iaitu masalah tekanan jiwa. Dan tekanan jiwa inilah yang menjadi masalah yang paling utama yang dibincangkan pada hari ini. Setiap hari ada orang bertambah orang-orang yang sakit jiwa. Inilah akibat orang yang tidak percayakan Tuhan. Bukan kita mempromosi Tuhan, tidak, tetapi kewajipan. Tidak ada jalan lain untuk menenangkan jiwa kita. Terutamanya alhamdulillah kita belajar Islam ini mengajar kita supaya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan jiwa. Inilah yang sangat penting, perkara yang sangat penting yang kita perlu fahami, bahawa kenapa kita perlukan Tuhan. Kerana kita akan mendapat kebahagiaan yang abadi, yang sebenar-benarnya. Jadi setakat itu dulu, kita berehat seketika, insya-Allah kita sambung selepas ini. Kehendak Allah Ta'ala. Pertamanya, arash, kursi, ruh, Lauh Mahfuz. Khurafat yang bertentangan dengan akidah Islam, hukumnya syirik. Jatuh kepada kekufuran. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita mengenai ilmu al-aqaid dalam perbincangan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan tentang sifat ma'ani. Ma'nawiyah, minta maaf. Ma'nawiyah. Kerana dia kaitan dia sangat rapat dengan sifat ma'ani. Tadi kita memahami bahawa sifat ma'nawiyah ini adalah kesan daripada sifat ma'ani, yang untuk kita dapat gambarkan bahawa bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai, contohnya mempunyai sifat kudrah. Allah Taala mempunyai sifat kudrah. Bagaimana kita nak tahu Allah Taala mempunyai sifat kudrah? Maka apabila dia menciptakan sesuatu, maka kita kata Allah Taala itu maha
Maha berkuasa mencipta sesuatu, maka kita kata Allah Ta'ala Maha berkuasa disebabkan adanya ciptaan tersebut. Kalau tak ada ciptaan tersebut, bagaimana kita nak menyaksikan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Maha berkuasa? Kan? Cumanya masalahnya adalah apakah yang Allah Ta'ala ciptakan itu, kuasa itu baru ataupun lama? Maka ulama kata inilah yang dipanggil sebagai sifat ma'nawiyah. Perkara itu baru berlaku, sifat Allah Ta'ala itu lama. Sifat Allah Ta'ala yang lama berlaku pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat qudrah. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain. Ya. Allah Ta'ala itu Maha mendengar. Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala itu Maha mendengar? Maka Allah Ta'ala ciptakan segala yang boleh mendengar. Manusia, binatang, itu yang biasalah, yang kita kata boleh mendengar, kan? Batu tak boleh dengar, kan? Benda-benda lain tak boleh dengar. Yang boleh dengar adalah jin, manusia, haiwan, itu boleh mendengar. Jadi pendengaran itu, bila ada pendengaran itu, maka kita kata Allah Ta'ala mencipta pendengaran itu pada ketika itu. Sebab itu kita tengok ada orang pekak, ada orang buta, kan? Inilah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar apabila diciptakan perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala kata dalam Quran apa? Wa huwas sami'ul alim. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sebagai satu contoh tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mempunyai sifat yang dipanggil sifat ma'nawiyah. Begitu juga sifat yang lain. Kita dah sebut tentang sifat sama', mendengar, melihat. Antara sifat yang lainnya adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak. Bagaimanakah Allah Ta'ala berkehendak? Bila terciptanya sesuatu, maka kita kata bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berkehendakkan pada ketika itu. Kejadian itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat yang telah lama. Sejak azali lagi, dia adalah Maha mengkehendaki. Sifat terserlah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini apabila berlakunya perkara tersebut. Saya rasa faham, ya. Bahasa yang saya rasa sangat mudah. Antara sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat ma'ani ini juga, kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hayy, kan? Kaunuhu hayyan, kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu maha hidup. Bila dia menciptakan yang hidup, menciptakan yang mati, ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memilih kejadian hidup dan mati itu, menunjukkan bahawa itu berlaku pada waktu itu. Allah Ta'ala itu hai. Tetapi bagaimanakah Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa kesan hai itu, kesan kehidupan itu, maka Allah Ta'ala ciptakan benda yang hidup. Maka akal kita kata bahawa Allah Ta'ala itu lebihlah kemuliaan dia dalam kehidupan tersebut. Dan yang akhirnya, bagaimanakah kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkata-kata, kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Allah Ta'ala berkata-kata? Allah Ta'ala berkata-kata itu, Maha berkata-kata, dia menjadikan lidah kita untuk berkata-kata. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada berkata-kata macam kita. Kerana kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tanpa suara, tanpa huruf. Kita ada huruf, ada suara. Itu kelemahan kita. Tetapi Allah Ta'ala membuktikan bahawa apabila kita duduk senyap, kita dapat ilham. Ilham kita tu ada suara ke? Tak ada suara. Ini menunjukkan bahawa boleh wujudnya suara tanpa huruf, tanpa berkata-kata. Jadi ringkasnya begitulah. Untuk kita memahami sifat 20 ini, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang wajib semua umat Islam memahaminya. Tak ada pengecualian, wajib kita pelajari. Jadi dengan itu tamatlah kita mempelajari sifat 20, sifat wajib yang wajib kita ketahui, iaitu 20 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat ini dulu untuk pertemuan kita dalam ilmu al-aqaid ini.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.